Tengah-tengah makan azan. Alamak, azan pula. Jadi bila azan dah berkumandang, maka habiskanlah apa yang ada dekat dalam mulut kita tu. Tapi habiskan, bukan kata kunyah selama-lamanya sampai pukul 8 pagi tak habis kunyah lagi. Guys, jangan lupa subscribe, like and comment di YouTube RI TV. Cuma saya juga nak tanya SD ni berkenaan dengan diri saya. Saya ni sepanjang PKP ni, kita ada war-warkanlah iklan untuk membantu masyarakat yang memerlukan seperti golongan kurang upaya, golongan warga emas, asnaf dan mereka yang sakit terlantar. Kita ada bagi makanan bentuk bantuan makanan kering, barangan dapur, pamper, susu, barangan perubatan, dan kita juga menyediakan perkhidmatan menghantar warga emas kalau mereka inginkan ke pemeriksaan kesihatan secara bulanan, mingguan dan juga ke bank untuk menjalankan aktiviti perbankan. Kita menyediakan khidmat ni. Jadi saya dah turun dan kita dah pergilah rumah ke rumah. Cuma memang kita highlight lah program-program yang telah pejabat DUN laksanakan ni. Cuma pandangan SD ni dari sudut agama ni macam mana? Adakah dia ni dia jatuh riak tu orang kata kan? Tapi benda ni kita kena highlight kepada masyarakat. Tang mana? Tang mana? Buat. Tang mana riak tu? Program ni kita dedahkan kepada orang. So kita buat program, kita memberi, kita terpaksa masukkan dalam Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi pandangan SD macam mana? Baru ni Ustaz Edwin pun tengok dia buat satu program amal pun terpaksa juga dia dedahkan kepada umum. Itu pun ada juga orang yang tak bersetuju dan tak senang hati. Jadi apa pandangan SD lah berkaitan perkara ni? Dia hadis Nabi menyebut inna a'malu bin niat. Satu amal itu dia bermula dengan niat. Itu bergantung kepada niat kita. Jadi dalam hal Ustaz Ebit Leo dan sama juga seperti Ustaz Ustaz yang lain juga, ada dilemanya adalah apabila mereka menjalankan kerja dakwah dan mereka merakamkan. Macam tu juga dengan YB. YB menjalankan tugas-tugas YB sebab ini adalah zamannya. Zaman dulu mungkin tidak ada. Kalau ada pun mungkin surat khabar, tabloid, majalah dan sebagainya. Tapi sekarang kita ada e-book, kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Instagram. Jadi pada pandangan saya dari segi ini adalah bertakluk kepada niat. Tertakluk niat. Niat YB adalah YB kena share dengan publik. Pertama bukan sebab nak tunjuk YB buat kerja. Sebab nak memberitahu kepada semua di manakah peruntukan-peruntukan disalurkan. Jadi mereka akan nampak. Sebab niat kita bukan nak tunjuk YB itu saja. Sebab saya difahamkan banyak juga ada beberapa program YB kalau nak ikutkan YB nak pergi semua, tetapi YB kena pilih juga tempat yang YB kena pergi, tapi tempat lain tu akan ada orang-orang YB pergi. Tetapi maklumat tu tetap perlu disampaikan kerana sebab orang menyedari bahawa pertama bantuan ada, kedua bantuan disampaikan dan ketiga telah disampaikan. Bantuan disampaikan itu tahu, tetapi telah disampaikan itu, itulah di Facebook kita sharekan dengan niat supaya orang tidak meragui, supaya untuk mengelakkan fitnah kepada YB. YB sebagai pemimpin kononnya peruntukan banyak tapi tak buat apa-apa katanya. Jadi yang itu yang YB perlu elakkan. Begitu juga dengan Ustaz Ebit Leo tadi. Dia mendapat sumbangan daripada orang ramai. Sumbangan pada orang ramai untuk tujuan amal. Jadi dia terpaksa tunjukkan juga. In fact, yang kita semua kena tahu, apa yang Ustaz Ebit Leo buat sebenarnya baru sedikit saja berbanding dengan seberapa banyak sumbangan dia dah berikan. Macam tu dengan YB. Bukan semua program YB ambil gambar. YB ambil mana yang penting, yang mungkin ramai untuk membuktikan bahawa program itu ada dan bantuan itu telah disampaikan. Mungkin satu perkara juga YB, mungkin YB patut share jugalah kepada semua pendengar yang follow kita pada hari ini tentang berapa banyak dah peruntukan yang YB keluarkan dah dari segi peruntukan kerajaan disalurkan kepada rakyat. Lebih kurang lah kalau YB ingat lah kan. Sepanjang PKP ni saja dah cukup banyak. Saya dipahamkan kita dah memberi bantuan bentuk makanan ni saja dah mencecah ribuan lah bentuk makanan, dan kita menggunakan peruntukan yang diberi oleh kerajaan untuk membantu mereka ini. Dan begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan emas kepada saya. Pertama daripada NAKMA disalurkan kepada pejabat daerah sebanyak
5,000 keping. Selepas tu melalui Jepang, nak maaf kepada Jepang, saya dapat lagi sebanyak 31,000 keping emas, dan saya edarkan melalui ejen-ejen yang kita lantik seperti ketua-ketua kampung, ketua cawangan, wanita, puteri, dan kepada seluruh penduduk di Dun Sungai Tawar ni, kalau mereka rasa tak dapat, tercicir dan sebagainya, memerlukan, datang saja pejabat saya, insyaAllah kita boleh memberi sumbangan emas. Kita juga ada memberi sumbangan sanitizer kepada masyarakat, dan juga kurma pada bulan Ramadan ni saya turun ke Pekan Baik baru ini untuk bertemu masyarakat dan meninjau di kedai-kedai runcit di sekitar kampung Parit Baru. Jadi terima kasihlah Ustaz berkenaan dengan pandangan yang Ustaz berikan kepada saya. InsyaAllah saya jadikan satu semangat kepada saya untuk terus berkhidmat kepada masyarakat di Dun Sungai Tawar. Saya cuma saya minta pandangan Ustaz kepada masyarakat di Dun Sungai Tawar ni, kepada ibu-ibu, bapa-bapa ni. Biasanya Ustaz, kita dapat lihat kalau diorang ni kebanyakan bekerja, khususnya mereka yang bekerja sebagai kakitan kerajaan, cukup sibuk. Biasanya kalau nak masak pun tak sempat. Musim bulan puasa ni biasanya makan tunjuk, kuih tunjuk, semua tunjuk. Tapi tahun ini bila bazar dah tak ada dan sebagainya, apa nasihat SD lah kepada mereka ni, kut-kut masa ni boleh diluangkan untuk masak sendiri di rumah, jimat kos, dan juga boleh mengajar anak-anak cara memasak dan sebagainya. Jadi ada sedikit pandangan SD kepada untuk mereka. Inilah masanya untuk orang perempuan ataupun suami dan isteri masing-masing menunjukkan bakat masakan, dan bila masak tu pula jangan lupa letakkan dalam hati, niatkan kerana Allah. Sebab bila kita buat sesuatu tu niat kerana Allah, kita akan beroleh pahala ibadah. Tambah-tambahan pula kita berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, rugi kiranya kita tidak memanfaatkan masa yang kita ada ni dengan ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum ni mana apa juga kita buat, kita niatkan ibadah. Jadi masak, dah masanya kita masak sendiri. Kalau kita keluar, kita terdedah dengan bahagia. Kalau kita keluar pun mungkin ketua keluarga saja boleh keluar, untuk seorang aja boleh keluar untuk mendapatkan bekalan makanan, barang-barang mentah lah, barang-barang mentah dan sebagainya. Jadi memang kemeriahan tu sebenarnya masih lagi dirasa, cuma tidak semeriah dulu. Mungkin meriah tu ada, tapi tidak semeriah dulu. Tapi ini sebagai langkah berjaga-jaga untuk keadaan yang lebih baik di masa akan datang. Jadi tentang masak, sebenarnya kepelbagaian ni hebat sebenarnya dalam rumah tangga. Dan bila kita masak, tak semestinya kita nak masak lauk ikan merah gulai, tidak semestinya kita nak masak goreng, kita buat simple-simple punya lauk, tetapi besar maknanya. Lauk orang dulu ikan bilis masak belada kan, goreng garing-garing, contoh. Dia kalau cakap siang-siang time bulan puasa ni memang sedap semua kan. jadi makna kata kita dalam hal ini, makna kita usaha untuk buat penambahbaikan. Jadi makna kata kita kena buat kata apa yang diwar-warkan sekarang, new normal. New normal kita ada sekarang adalah semuanya kalau boleh, mana yang boleh buat sendiri kita buat sendiri. Mana yang kita boleh order, kita order. Bak kata YB tadi, masalah di Sungai Tawar, tak ada apa Grab Food, tak ada Food Panda, tak ada Bungkus Eat, tak ada kan. Jadi tak apalah, mana itu bukan option, tetapi mungkin orang kata kita di dalam kawasan kampung kita, kalau kita dengar ada yang berniaga di kawasan kampung, kawasan dekat-dekat kita tu, mungkin kita boleh bantu sesama kita. Hidupkan contohnya sambal pecal, contohnya orang yang buat bisnes masak lauk berbuka, atau ada yang berniaga tapi berniaga dekat rumah. Yang penting jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga dari segi social distancing kita, jaga pakai mask, ambil langkah berjaga-jaga. Itu penting. Jadi makna kata saya difahamkan masih ramai lagi di kawasan Sungai Tawar, kawasan YB ini berniaga, tapi berniaga di kawasan rumah masing-masing. Jadi makna kata boleh je nak order, dan ada juga yang buat penghantaran. Cuma kena tahulah, kena tengok dekat dalam Facebook, rajin WhatsApp, tanya kawan-kawan, insya-Allah ada. Tetapi untuk masak sendiri pun kadang-kadang kesian juga. Tengok kalau kita asyik-asyik YB dengan saya je masak hari-hari kan. Jadi kita kena bagilah Chan pula isteri masak kan. Contoh kan. Macam tak je kan. Tapi itulah YB. Jadi itulah pada saya keberkatannya ada bila kita sama-sama buat kerja rumah, masak kan. Kalau ataupun isteri dah penat masak, mungkin YB balik
tidak menjatuhkan level YB pun. Kalau YB kemah-kemah rumah sikit kan, tapi rumah YB susah nak kemas sebab memang dah kemas, jadi susah lah nak cerita kan. Saya tengok office pun macam kemas je, jadi mana kata rumah sama lah tu. Sama lah tu. YB, satu lagi YB. Kalau saya boleh tanya soalan pula YB tengok keadaan sekarang ni. Sekarang ni dari segi zakat YB di Selangor dan di Negeri Sembilan, tak silap saya, di negeri-negeri kebanyakan negeri pun telah mewajibkan, maknanya tidak ada pembayaran ke pejabat. Maknanya bayar zakat sekarang ni adalah secara online. Jadi bagaimanakah agaknya mungkin YB boleh cadangkan tindakan-tindakan yang YB boleh ambil untuk membantu golongan yang luar bandar, kawasan pedalaman yang mungkin tak orang kata tak terdedah dengan internet, tak terdedah dengan aplikasi-aplikasi ni. Mungkin ada petugas-petugas YB yang boleh bantu ke dan sebagainya. Mungkin YB ada strategi YB sendiri. YB. Betul Ustaz. Sekarang ni kita memang pertama lembaga zakat dia minta bayar secara online. Jadi mana yang tahu mereka akan membuat pembayaran secara online. Tetapi kebanyakan di kampung-kampung masih lagi tidak tahu menggunakan makcik-makcik ni cara pembayaran secara online. Jadi saya rasa ada kaedah mekanisme yang akan dilaksanakan oleh jawatan kuasa masjid-masjid ataupun yang dilantik oleh Pusat Zakat. Kami di Pejabat Dun Sungai Tawar juga insya-Allah akan menerima pandangan SD untuk membantu kepada mereka yang ingin membayar zakat secara menyalurkan maklumat yang tepat kepada penduduk di Dun Sungai Tawar untuk bayar zakat. Dan mungkin YB boleh sharekan juga kepada mereka yang, sebab YB yang kita war-warkan sekarang yang bayar zakat secara online ni pun ada yang tak tahu. Maksudnya sebabkan dia orang tak ada orang kata tak ada kemudahan internet ni. Dia orang pun memang tak tahu. Jadi mungkin YB nanti boleh sharekan kepada semua yang mendengar hari ni, andai kata ada kategori tertentu yang memang tak dapat maklumat, dia tak ada kemudahan dan akhirnya dia gagal membayar zakat sampailah penghujung Ramadan, maka golongan ini diberikan kelonggaran untuk mengqada zakatnya selepas saja Syawal berakhir dan dia tidak kira berdosa. Jadi jangan risau. Jadi ini sekadar perkongsian saja untuk YB war-warkan kepada semua. Jadi jangan risau sebabkan, tetapi yang boleh bayar jangan saja-saja tak bayar pula. Makna kata ni hanya untuk kategori yang tak tahu, yang tak boleh, yang tak dapat maklumat dan tak tahu macam mana nak buat, dan anak-anak pun tak ada kat rumah, jadi dia hidup sendiri dan dia tak dapat nak bayar zakat. Dia kata tiap-tiap tahun biasa ada orang datang kat rumah dia. Tahun ni tak ada pula orang datang. Jadi makna kata jadi ni untuk maklumat semualah. Jadi sebab ni terima kasihlah YB, alhamdulillah ini satu inisiatif yang baiklah bila YB ambil, dah disusun dengan jawatan masjid, dengan pejabat DUN sendiri, cuba tengok menyelaraskan untuk penyelesaian zakat ni. Alhamdulillah. Baik, terima kasih SD, terima kasih. Baik, Ustaz SD, saya nak bercerita sedikit, memberi sedikit info berkenaan dengan zakat di Selangor. Pada tahun ini zakat di Selangor, kalau beras super tempatan ni RM7 seorang, manakala beras wangi, pulut, perang, putih import dan juga beras koni RM14 seorang, dan beras mati, beras tipun dan beras merah RM21 seorang. Jadi cara pembayaran boleh layari di zakat secara online. Selamat, mudah dan pantas. Boleh juga buat pembayaran di perbankan dan juga di e-wallet. Jadi saya akan tunjukkan cara-cara pembayaran zakat secara online, dan masyarakat di Dun Sungai Tawar boleh lihat cara pembayaran secara online.
baik sebiji macam dalam TV. Okey. Okey SD. Okay. Saya nak tanya sedikit berkenaan dengan soalan-soalan biasa, soalan lazim kepada adik-adik ataupun kepada ibu bapa di don saya ni berkenaan dengan bolehkah kita memberus gigi ataupun selepas waktu subuh dan sewaktu kita berpuasa ni lah. Maksudnya boleh tak kita bila pagi, bangun pagi kita rasa tak selesa, mulut rasa bau petai, bau kering, kita makan masih berbuka dan rasa tak sedap, kita nak berus gigi. Jadi macam mana? Boleh tak kita berus gigi dan sekiranya dah berus gigi tu ada pula rasa pudina tu melekat dekat mulut, ada rasa pula. Macam mana? Dia macam ni, sengaja membasuh gigi atau memberus gigi dalam waktu puasa dengan benda basah atau kering tidak membatalkan puasa. Dan tidak ada perselisihan para ulama dalam masalah ni, tetapi menurut Imam Syafi'i memakruhkan kita memberus gigi setelah tergelincir matahari dengan tujuan untuk menghilangkan bau mulut. Contohnya, kita dah subuh nak gosok gigi boleh, tak ada masalah. Tapi bila niat kita tu nak menghilangkan bau mulut, yang itu makruh hukum dia. Jadi sekadar nak berus gigi tak ada masalah. Nak berus saja. Okey, tak ada masalah. Tidak membatalkan. Bermakna kalau dengan niat nak hilangkan bau tu dia jadi makruh. Jadi makruh. Jadi mak dia kata kita jangan, sebab itulah. Tapi kan kita gosok gigi bila dah naik matahari kan bau mulut kita lain macam. Jadi masa itulah dia sibuk nak buangkan bau tu, itu makruh hukum dia. Sebab di sisi Allah bau mulut orang berpuasa tu adalah ibarat haruman kasturi akhirat esok. Allahu a'lam. Alhamdulillah, Allah Akbar. Lagi satu SD, saya nak bertanya juga berkenaan dengan memasukkan sesuatu cecair ataupun di dalam tubuh badan kita, macam tiba-tiba kita diserang sakit, gatal-gatal ke, alergik dan sebagainya, makan, berbuka, sahur, alergik badan kita. Kita pun pergi klinik, doktor injek ubat ke dalam badan kita. Adakah ini membatalkan puasa? Begitu juga dengan memasukkan insulin kepada mereka yang mengidap diabetes. Ini adakah macam mana dari sudut pandangan agama? Untuk orang yang dia disebabkan atas alasan perubatan, injection tidak membatalkan puasa. Injection tidak membatalkan puasa sebab injection ni nak pula. Cumanya kalau injection itu adalah merupakan orang kata seandainya dia tidak ambil injection tu akan mendatangkan kemudaratan kepada dia, maka dia tidak ada masalah. Jadi maknanya dia kena injection. Melainkan kalau dia ada pilihan, contohnya dia boleh nak injection tu pada waktu malam, pada waktu lain. Tetapi kalau injection ni pun sebenarnya dari segi pandangan ulama pun tidak menyebabkan dia terbatal puasa. Jadi atas alasan dia perubatan dan juga kesihatan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Terima kasih SD. Kalau berkenaan dengan sahur, tiba-tiba kita terbangun lewat ngam-ngam dah bangun tu dah nak waktu imsak. Jadi tapi belum lagi imsak. Jadi kita pun makan dan sebagainya. Tengah-tengah makan tu azan berkumandang untuk menandakan masuknya waktu imsak. Jadi macam mana? Sedangkan waktu tu kita tengah makan tu, tengah mengunyah, kena berhenti, keluarkan balik makanan tu ke, ataupun yang tengah dikunyah tu boleh dihabiskan? Jadi macam ni, dalam hal ini bila masuk aja, dia ada dua waktu. Satu waktu imsak, satu waktu azan. Waktu imsak ni adalah waktu berjaga-jaga. Waktu azan, bila azannya menandakan masuknya waktu subuh. Jadi bermulanya puasa dikatakan bermulanya puasa apabila terbit fajar, iaitu daripada subuh sampailah maghrib. Itu tempoh kita berpuasa. Jadi kalau andai kata kita ni tengah-tengah makan, dah tahu waktu imsak, dah kena berjaga-jaga. Makna kejap lagi dah nak azan ni. Jadi itu macam tu. Janganlah makin beria-ria pula kita makan. Tetapi tengah makan tak sedar. Ini tidak disengajakan. Tengah-tengah makan azan. Alamak, azan pula. Jadi bila azan dah berkumandang, maka habiskanlah apa yang ada dekat dalam mulut kita tu. Tapi habiskan, bukan kata kunyah selama-lamanya sampai pukul 8 pagi tak habis kunyah lagi. Mana apa yang ada tu habiskan aja. Selesaikan apa yang ada tu dan kemudian kita dah boleh mula berpuasa. Macam tu.
Allahu a'lam. Okey, terima kasih, jelas lah. Maknanya kena disegerakan lah makan tu untuk kalau nak Ya, ada betul. mulut kena disegerakan. Berkenaan dengan ada juga mengatakan bahawasanya tidur di siang hari pada bulan Ramadan ini menjadi satu ibadah. Sekiranya benar, bagaimanakah tidur yang dikatakan sebagai ibadah tu? Tidur di siang hari bulan Ramadan itu ada satu hadis menyebutkan sebagai satu ibadah, tidur pada siang. Tetapi hadis ini sifatnya adalah hadis dhaif yang sangat lemah sifat dia. Tetapi tidak masalah untuk mengamalkannya. Cuma kita mungkin ada dua niat. Kemudian kita boleh sepakatkan sebagai ada dua niat yang membolehkan kita menjadikan tidur itu sebagai satu ibadah. Pertama, kita memang takut kalau kita terjaga, kita ternampak benda-benda yang tak elok, maksiat dan sebagainya. Jadi itu sebabnya kita tidur. Yang kedua, sebab malam nanti kita nak beribadah bersungguh-sungguh dalam tarawih sampailah pagi, nanti kita nak bangun pagi qiyamul lail. Jadi yang itu, tidur itu dikatakan ibadah. Ada satu lagi tidur, iaitu tidur sejenak seperti mana diamalkan oleh Rasulullah SAW, iaitu tidur sebelum zuhur, lebih kurang 10 ke 15 minit macam tu. Sebelum zuhur, Nabi biasanya akan ambil tidur. Orang kata, orang putih sebut power nap lah kan. Tetapi itulah dia, tidur sebelum zuhur. Tetapi kadang-kadang ramai orang dia tidur sebelum zuhur, tapi jaga-jaga dah maghrib. Tu rezeki lah tu. Kan nak buat macam mana? Kan? Terlajak. Jadi, dia kata, jadi janganlah. Tapi dari segi tidur ini, janganlah kita ambil kesempatan disebabkan kita puasa, maka kita tidur. Kita tidur sepanjang hari, maka rugilah kita, sedangkan kita patut penuhkan waktu kita pada bulan puasa ni dengan amal ibadah. Macam kita buat live ni pun satu bentuk amal ibadah juga. Sebab kongsi live dengan orang lain, kongsi ilmu mudah-mudahan. Allahu'alam. Terima kasih Ustaz SD. Lagi satu pertanyaan saya ialah apakah cara terbaik untuk menghayati bulan Ramadan dan menambah amalan di sepanjang bulan Ramadan ini? Boleh Ustaz kongsikan? Sebenarnya untuk menambah penghayatan ini adalah pertama-tamanya sebelum kita memulakan Ramadan, nombor satu sekali adalah kita bertaubat banyak-banyak dengan Allah SWT. Sepatutnya sebelum bermula Ramadan, taubat banyak-banyak. Kedua, menyedari, menginsafi kesalahan kita dan berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Dan ketiga, mempelajari selok-belok tentang hukum hakam berkaitan tentang apakah amalan-amalan yang boleh kita amalkan pada bulan Ramadan. Jadi antara amalan yang boleh kita lakukan, antara perkara-perkara yang kita kena ambil berat pada bulan Ramadan ni, nombor satu, bila kita bangun sahur, ingat kita disunatkan untuk mengakhirkan sahur, waktu sahur, iaitu melewat-lewatkan. Tapi melewat-lewatkan tu bukanlah contohnya sahur pukul 5.50 pagi, maka kita kunci jam 5.40 pagi, tinggal 10 minit. Bukan begitu. Tapi kita bangun, mungkin kita bangun awal, kita bangun pukul 4.30, pukul 5, kita bangun awal, kita solat tahajud dulu, kita mengaji dulu, kita dah mandi siap lah semua. Kemudian kita tengok timing, ada lagi masa sikit lagi untuk makan, baru kita makan dan kita sedar itu mengakhirkan waktu sahur. Dan pada waktu sahur itu sendiri, kita makan buah tamar, kan, kita makan makanan sunnah. Yang mana Nabi pesan, makan sahur itu adalah makanan yang barakah, janganlah sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Jadi makna mustahak sahur ni jangan kita tinggalkan. Kemudian apabila masuk aja naiknya matahari, masuk waktu duha, kita salat sunat duha. Kemudian macam saya cakap tadi, kita boleh tidur sebelum zuhur sebab Nabi pun amalkan tidur sekejap sebelum zuhur. Kemudian kita boleh amalkan tadarus di siang hari. Kita boleh buat sebelum zuhur, lepas asar boleh buat. Kan? Dan kemudian pada waktu berbuka puasa, kita memang disunatkan mengawalkan berbuka. Maksudnya bukanlah kata kita makan pukul 5 petang, itu namanya high tea. Tapi maksudnya, bila azannya terus Allahumma laka sumna bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika arhamar kita walhamdulillah alamin, terus makan. Makan pula kita disunatkan makan yang ringan-ringan dulu. Maknanya jangan terus makan berat. Makan nak pula YB Rizam kita buat tarawih 20. Jadi tak boleh makan berat sangat. Jadi makan buah tamar, minum air masak dulu, kemudian kita solat maghrib, dan lepas dah solat maghrib baru kita makan berat tu pun kita makan berat bukanlah sampai beratkan badan kita. Kita makan sekadaran untuk memberi tenaga untuk kita dan selepas itu kita beribadah. Kemudian
kita disunatkan untuk solat sunat tarawih, solat sunat witir. Untuk pengetahuan semua yang follow pada hari ini, nak beritahu, solat sunat witir adalah satu-satunya solat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi. Tetapi orang kita buat solat sunat witir pada bulan Ramadan sahaja. Jadi yang itu pun kita boleh amalkan. Kemudian kita tidur malam, kita boleh bangun balik, bangun awal untuk tahajud, solat sunat taubat, solat sunat tasbih dan sebagainya. Dan kemudian kita bersahur semula. Ini ingat, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan hasrat kita semua untuk mencapai takwa berjaya kita laksanakan dan menjadi seorang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.